Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam program Satu Hari Satu Hadis bersama Masjid Al-Muktafi Bilasyah di bulan Ramadan ini. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sedar tidak sedar hari ini kita telah pun masuk pada hari yang ke-30 di bulan Ramadan. Dalam kita menunaikan puasa di bulan Ramadan, kita telah pun masuk kepada hari penutup, hari yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setiap ataupun segala amalan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi keberkatan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala bila setelah sebulan kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan membaca satu hadis yang ke-30 bagi hari yang ke-30. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan membaca hadis berkaitan dengan seumpama berpuasa sepanjang tahun. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Rawahul Muslim. Maksudnya daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal adalah seperti puasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis ini, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa satu amalan yang mana apabila kita beramal dengan amalan ini, kita akan mendapat pahala sepanjang tahun, pahala 1 tahun. Apa dia amalan dia? Iaitu setelah kita selesai menunaikan puasa di bulan Ramadan 30 hari pada tahun ini, hendaklah kita diiringi dengan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Kerana ini adalah suatu ganjaran yang cukup istimewa bagi kita umat Nabi SAW. Kita puasa dengan hanya sebanyak 36 hari, kita dapat pahala setahun. Berdasarkan kepada dalil hadis Nabi SAW yang bermaksud puasa Ramadan pahalanya menyamai berpuasa selama 10 bulan, dan berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal menyamai puasa selama 2 bulan, maka ianya mencukupi setahun. Ini adalah kerana setiap amal kebaikan akan digandakan kepada 10 kali ganda. Subhanallah, muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala cukup bermurah hati, cukup bermurah dengan kita semua. Ar-Rahim, Ar-Rahmanur Rahim. Maha pemurah lagi Maha penyayang. Inilah salah satu amalan yang mana menunjukkan bahawa Allah itu Maha pemurah bagi umat manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya kita melakukan ibadah sebulan Ramadan dan kita menunaikan ibadah puasa sunat di bulan Syawal 6 hari dengan tambahan 6 hari, insya-Allah kita akan mendapat keberkatan pahala setahun kita melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk kita melakukan puasa sunat ini? Iaitu kita boleh melakukan secara yang paling afdalnya, iaitu dengan secara berturut-turut. Kita melakukan bermula pada hari kedua bulan Syawal. Hari pertama bulan Syawal diharamkan untuk kita berpuasa. Pada hari yang kedua di bulan Syawal, kita boleh mula berpuasa untuk 6 hari ini secara berturut-turut. Itu adalah satu amalan yang afdal untuk kita lakukan, iaitu kita melakukan secara berturut-turut. Tapi adakah boleh untuk kita lakukan secara tidak berturut-turut? Tidak ada masalah. Tetap boleh dilakukan untuk kita berselang-selang. Kita ambil awal puasa, awal Syawal 2 hari, ataupun ikut kesesuaian ataupun kemampuan kita masing-masing. InsyaAllah, asalkan kita melakukan puasa 6 hari ini di dalam bulan Syawal, insya-Allah kita akan mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pahala kita menunaikan ibadah sepanjang tahun. Setahun di bulan
setahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat dimata Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebulan kita menunaikan ibadah Ramadan, kita menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita pun telah pun sampai pada pengakhiran Ramadan. Seperti mana yang kita telah nyatakan dalam hadis-hadis yang sebelum ini, macam-macam perkara yang perlu kita lakukan, macam-macam amalan yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan setiap amalan, setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai satu bekalan untuk kita bawa bila kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, dan bekalan untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, iaitu kebahagiaan di sisi Allah di hari akhirat nanti insya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terima kasih di atas kesudian untuk mendengar hadis-hadis yang kita baca sepanjang bulan puasa ini. Mudah-mudahan setiap amalan, setiap hadis yang kita baca itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian. Mudah-mudahan kehidupan kita itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, setiap amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya, kita lakukan dengan ikhlas kerana Allah dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu peringatan kepada anda semua muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya-Allah sama-sama kita teruskan amalan-amalan yang boleh kita teruskan di bulan-bulan yang lain. Jangan kita hanya melakukan amalan tersebut di bulan Ramadan sahaja, kita teruskan di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan kita dapat menambahkan lagi amalan ataupun pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.